kita akan sambung sebuah kisah berkaitan dengan kisah Nabi Lut. Bila sebut kisah Nabi Lut, semua orang boleh jawablah berkaitan dengan apa dan siapa dan bagaimana, kerana apa. Kerana bila kita tengok je, kalau dululah kecil-kecil ke apa ke, kalau kita jalan pegang tangan kawan kita, kawan kita yang lain cakap, nak jadi kawan Nabi Lut ke? Kan? Kita akan bergurau sebegitu. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kita sudah ada kefahaman tentang sirah Nabi Lut. InsyaAllah hari ini kita akan tengok serba ringkas berkaitan dengan kisah Nabi Lut. Siapa dia Nabi Lut ini? Lut bin Harun bin Tarikh. Tarikh ni siapa? Tarikh ini adalah Azar. Maksudnya Nabi Ibrahim bin Azar. Bila Lut bin Harun bin Tarikh, iaitu Azar, bermaksud Nabi Lut ini adalah anak saudara kepada Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Kita dah cerita dah berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim. Apabila Nabi Ibrahim keluar daripada api yang sepatutnya membakar, tapi semua orang tidak beriman. Cuma siapa? Cuma Nabi Lut saja yang beriman, yang ketika itu belum diwahyukan ataupun tidak lagi dilantik menjadi Rasul. Nabi Lut ini beriman kepada Nabi Ibrahim dan ikut ajaran Nabi Ibrahim. Dalam perjalanan Ibrahim dan Lut berhijrah daripada Mesir ke Palestin, kita dah lihat dah bagaimana apabila Firaun menghadiahkan, siapa dia? Menghadiahkan Hajar. Dalam perjalanan daripada Mesir nak ke Palestin itu, di mana Nabi Lut juga membawa isteri dia. Nabi Lut bawa isteri dia. Dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dinyatakan nama isterinya, cuma Nabi Lut bawa isteri. Bawa isteri dan juga dua orang anak perempuan. Dua orang anak perempuan, masing-masing bawa keluarga masing-masing untuk pergi ke mana? Ke Palestin. Dalam perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala arahkan, wahai Lut, pergi ke Sadum. Pergi ke Sadum, iaitu mana tuan-tuan? Hari ini Sadum ini adalah Jordan. Jordan daerahnya di mana? Di selatan Jordan. Maksudnya bila kita tengok peta Jordan tu, paling bawah tu, itulah dia Sadum. Sadum di mana Allah Subhanahu Wa Taala arahkan, wahai Lut, pergi dekat Sadum, di mana Sadum ini buat satu perkara yang mana di dalam alam ini ataupun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah pun buat perkara tersebut, iaitu perkara luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Kalau kita cerita tentang bunuh zaman Nabi Adam sudah ada pembunuhan. Maksudnya zaman umat-umat terdahulu, maksiat-maksiatnya ada yang berlaku, berzina dan sebagainya, minum arak dan mengkhianati orang lain. Kemudian perkara maksiat yang mereka lakukan ini tidak pernah dilakukan umat yang terdahulu serta melanggar fitrah alam. Apa dia tuan-tuan? Sadum ini, dekat Sadum itu ada satu kawasan nama dia Buhairah Mayyit, iaitu Laut Mati. Laut matilah dulu suatu ketika dahulu di mana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan azab. Hari ini kita akan tengok macam mana kisah dia, di mana laut itu tuan-tuan, kemasinan dia itu 60 kali ganda masin. Bila masin ni terlalu masin tuan-tuan, maksudnya apa? Maksudnya tak ada binatang hidupan di dalam laut tersebut. Tak ada ikan, tak ada kerang ke apa ke, hidupan tak ada. Dan kalau orang masuk, tuan-tuan ambil secawan ni, tuan bubuh garam dengan banyaknya dan bubuh air, letak telur, tak silap saya, telur itu tak akan tenggelam. Telur itu tidak akan tenggelam. Begitulah kemasinan di mana? Di Buhairah Mayyit itu. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW pernah lalu di situ.
pernah lalu di situ dan berehat di situ. Sempat juga para sahabat mengisar gandum dan juga menguli gandum untuk dijadikan roti. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersedar, oh, rupanya tempat yang kita berhenti ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan bala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu para sahabat, dah, jom bergegas. Kita kemas-kemas barang kita kena beredar daripada sini. Tidak cukup dengan cepat-cepat Rasulullah dah tinggalkan. Nabi kata mana-mana gandum yang kita kisar, yang kita gunakan air di kawasan ini, tinggalkan, biarkan dia, dan kita harus beredar daripada sini. Kerana apa? Kerana tempat itu beribu tahun yang dahulu Allah Subhanahu wa taala turunkan azab. Hari ini tuan-tuan, apa yang berlaku di Laut Merah, travel umrah akan bawa kita pergi ziarah. Kalau pergi Jordan dan lepas tu baru umrah, kadang-kadang pergi umrah dulu, lepas tu baru pergi Jordan. Tak pun Jordan dulu baru pergi umrah. Travel mesti akan bawa dekat sini. Dan kita pun berseronok-seronok lah. Sebab apa? Benda yang tak pernah kita baring masuk dalam air tapi terapung. Orang yang tak pandai berenang, dia sukalah. Dia dapat rasa nikmat, konon-konon dia berenang. Tapi menjadi sunnatullah, bagaimana sunnah para nabi dan para rasul, apabila lalu di kawasan yang pernah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan cepat-cepat meninggalkan kawasan tersebut. Bukan sekadar cepat-cepat meninggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat, tinggalkan gandum-gandum yang telah kamu kisar tadi, yang telah kamu tuangkan dengan air, tinggalkan. Kita beredar daripada sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kemudian apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala arahkan siapa dia? Nabi Lut untuk pergi ke Sodom. Menjadi kebiasaan para nabi dan para rasul, kalau mereka datang, mereka akan menyampaikan Islam dengan cara memberitahu bahawa dirinya itu rasul. Maksudnya datang dekat kaum Sodom, bagi tahu, aku ini adalah pesuruh Allah dan aku diutuskan untuk memberitahu kamu supaya meninggalkan kemungkaran ini. Nanti azab Allah akan datang, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Mana-mana Nabi dan para Rasul, itu perkataan dia, tuan-tuan. Dia tak ada tanya, siapa kamu ni? Saya ni ustaz yang baru nak start. Dia tak ada nak segan-segan, tak ada macam nak tawaduk. Saya ni ustaz ke? Taklah, saya ni biasa ilmu sikit, tak. Dia tak macam tu. Dia sebut, aku ini pesuruh Allah dan Allah arahkan aku untuk beritahu kamu perkara yang benar. Semua para nabi dan para rasul, sikap mereka begitu, berani dan tidak takut untuk berkata perkataan yang benar. Lalu Nabi Lut berkata kepada kaum Sodom ini, tuan-tuan. Kaum Sodom ini, izqa liqaumihi atatuna nal fahish hatta masabaqakum bihi min ahadin minal alamin. Kamu buat satu perkara yang tak pernah pun, yang tidak pernah dilakukan umat yang terdahulu, perbuatan keji yang tidak dilakukan oleh umat yang ke belakang ini. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya ketika itu orang-orang Sodom ini lelaki dengan lelaki. Lelaki suka dengan lelaki. Bahasa mudahnya, kalau dekat Sodom itu dapat kad jemputan, saya jemput untuk datang ke majlis perkahwinan anak saya. Tengok, Din dengan Ahmad sebagai contoh. Bila nikah ni, bila kedurinya? InsyaAllah datang dan sebagainya. Begitu, tuan-tuan. Maksudnya tak ada selindung-selindung, tak ada malu-malu. Perkara itu memang dilakukan oleh penduduk Sodom. Dan tidak cukup dengan itu, Sodom ini nak cerita betapa mereka gay dan lesbiannya ni, mereka ada gedung-gedung ataupun bangunan-bangunan yang dijadikan tempat pertemuan untuk mereka melampiaskan nafsu dia. Lelaki sama lelaki, lelaki sama lelaki. Dekat dunia ni pun ada, tuan-tuan. Dekat mana? Dekat Kanada. Kanada sudah melegalkan. Melegalkan apa? Maksudnya kalau nak berkahwin lelaki dan lelaki, ada dia punya hitam putih surat dan sebagainya yang ditandatangani
maksudnya ada suami dia lelaki, isteri dia pun lelaki. Maksudnya sudah menjadi undang-undang. Maksudnya ada pekeliling dia. Sebahagian negara masih lagi sedang berdebat di parlimen untuk nak legalkan LGBT ini, tuan-tuan. Malaysia pun tak ada, alhamdulillah tak ada. Tapi ke arah itu sudah ada, tuan-tuan. Bagaimana kita lihat orang buat conference dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan buat conference, kita di mana kita di dalam menerima LGBT. Nampak, tuan-tuan? Saya tidak sebut politik dan sebagainya. Saya nak bagi tahu secara am dan dasarnya. Begitulah di Malaysia ini. Kita lihat bagaimana LGBT ni dah ada dah. Dia punya bayang-bayang dia. Bagaimana kadang-kadang kita pelik orang Islam, kalau orang non-Muslim memperjuangkannya, tak apa lagi, tuan-tuan. Tapi kita lihat hari ini orang Islam sendiri tanpa segala silu, dengan atas dasar kerana nak kesamaan, nak hak sama rata, nak beri peluang kepada semua penduduk di dalam alam ini bahawa kita boleh hidup secara bebas. Sedangkan kita lupa bahawa sesungguhnya lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, mana-mana agama pun tidak bersetuju. Bukan mana-mana agama pun ikut hukum lumrah alam sunatullah ni pun tidak ada mana-mana pun yang bersetuju dengan lelaki sama lelaki, perempuan dengan perempuan. Lalu Nabi Lut berdakwah sampai pergi ke tempat-tempat pesta mereka. Innakum la ta'tu narrijal la syahwatu min dunin nisa. Bahawa sepatutnya kamu ini lelaki, sepatutnya dengan lelaki. Kenapa kamu meninggalkan wanita-wanita kamu? Nampak? Nah, beraninya Nabi Allah Lut ini bagi tahu dengan kaum dia, tuan-tuan. Dia bukannya hanya ceramah dekat masjid dan sebagainya. Dia pergi turun di Malaysia ni, alhamdulillah ada antaranya Ustaz Ebit Liu dan sebagainya. Dia turun di lapangan, pergi jumpa golongan-golongan ini. Sekurang-kurangnya fardu kifayahnya kita dah berlepas daripada perkara tersebut kerana ada orang yang telah melaksanakannya. Nabi Lut pergi berjumpa dengan orang-orang kaum Sadum ini, tuan-tuan, di tempat-tempat gedung-gedung mereka melampiaskan nafsu mereka. Punyalah tak malu orang-orang di Sadum ini. Dia sampai satu tahap, mana-mana pedagang yang lalu dekat kawasan Sadum itu, bila nampak lelaki yang kacak dan segak sikit, mereka akan buat apa, tuan-tuan? Mereka akan terus tangkap, curi harta mereka, rogol lelaki tersebut. Siapa yang rogol? Lelaki dengan lelaki, tuan-tuan. Setelah beberapa tahun Allah melihat dakwah Nabi Lut ini, Allah Subhanahu wa taala redha dengan dakwah Nabi Lut apabila Nabi Lut ini diancam untuk dihalau daripada kampung dia, tuan-tuan. Nabi Lut ini dalam keadaan dia berdakwah pagi, petang, siang dan malam. Dia bukan punch out pukul 8, punch in pukul 8, punch out pukul 5. Malam duduk bersama dengan keluarga dan sebagainya, ada cuti Sabtu Ahad. Tidak, para Nabi dan para Rasul sehingga akhir hayat dia berdakwah sahaja, tuan-tuan. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala redha dengan dakwah Nabi Lut. Nabi Lut diancam dengan kaum dia bahawasanya akan dihalau daripada kawasan tersebut. Sehingga kan kaum Nabi Lut ni bagi tahu kepada Lut, itina bi azabillah in kunta minas sadiqin. Wahai Lut, bawalah turun azab Allah ni kalau kamu ni betul-betul benar. Perasan tak, tuan-tuan? Daripada kita dengar kisah Nabi Adam sampailah kita dengar kisah Nabi Lut ini, apa yang kita dapat pengajaran, tuan-tuan? Umat terdahulu mereka cabar. Mereka sebut keluar daripada perkataan mulut mereka, bawalah azab Allah, turunkan azab Allah. Kita jangan sampai tahap begitu, tuan-tuan. Tapi bibit-bibitnya dah ada dah. Apa dia, tuan-tuan, sebagai contoh? Sebagai contohnya, kalau orang nak buat hudud, kita kata apa? Hudud ni tak sesuai nak dijalankan dekat Malaysia. Padahal kita orang Islam. Kalau kita tak mampu nak laksanakan, baik kita diam. Kita jangan sebut, jangan nak ulas.
tak boleh nak amalkan hudud kepada dekat negara ni, tak boleh, tak bagus, tak contemporary dan sebagainya. Ini sudah zaman moden. Padahal dia tak tahu. Dia tahu hudud ni potong tangan, lagi apa lagi, rejam dan sebagainya. Dia tak tahu dalam hudud itu ada hukum-hukum ni yang sepatutnya dia ketahui. Tak semestinya terus kena potong, tuan-tuan. Jadi mana-mana di antara kita kena ingat itu adalah hukum Allah. Jangan sesekali kita mempersoalkan. Kita tak boleh nak buat, kita tak boleh nak laksanakan. Jangan komen, jangan keluar daripada mulut kita mempertikaikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut. Itina bi adzabillahi kunta minas sadiqin. Kalau kamu benar, turunkan azab. Bila dia dah cabar Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan bawalah turun azab ini, maka Allah hantar, tuan-tuan, iaitu para malaikat. Ada riwayat bagi tahu 3 malaikat, ada kata riwayat bagi tahu 2 malaikat, Jibril, Israfil, Mikail. Bila kita dengar nama-nama malaikat ini adalah nama-nama ketua para malaikat. Kalau hantar Jibril saja pun sebenarnya sudah cukup, tapi ada riwayat bagi tahu 2 ataupun 3. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya Allah betul-betul murka. Allah betul-betul marah. Sebab apa? Dalam Al-Quran pun Allah sebut kepada orang-orang Sadum ini kafiri, jahili, dengan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya kepada orang-orang Sadum ini, tuan-tuan. Allah betul-betul murka perbuatan yang mereka lakukan ini. Lalu malaikat pun turun berupa dengan rupa para manusia. Malaikat kalau turun mesti manusia, mesti lelaki. Dan selalunya berwajah kacak dan tampan. Sudah. Ni nak pergi dekat kaum Sadum, yang datang tu tampan pula. Lalu para malaikat ini datang pergi. Yang pertama, kita dah dengar dah cerita kisah Nabi Ibrahim. Sebelum nak datang ke Sadum ini, para malaikat ini singgah sekejap dekat Nabi Ibrahim. Bagi tahu, wahai Ibrahim, Sarah akan mengandung. Bila dengar Sarah nak mengandung, Sarah masa tu dekat belakang dapur. Tergelak-gelak Sarah ni, tersipu-sipu dia. Sebab apa? Umur dah 80 tahun. Ya Allah, macam mana nak mengandung ni? Nak pergi klinik, nak bawa buku pink, nak buka buku pink, nanti orang kata cucu ke yang nak mengandung? Tak, saya yang mengandung. Nampak, tuan-tuan? Begitu geli hatinya Sarah bila dapat berita bahawa dia mengandung. Itu berita yang baik. Kemudian Nabi Ibrahim tanya, apa pula berita yang buruk? Berita yang buruknya, kami sebenarnya ni dalam perjalanan nak menuju ke Sadum untuk menurunkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Ibrahim cakap dengan para malaikat ini, boleh tak kalau ada 10 buah rumah yang beriman, mintalah dekat Allah supaya tarik azab ini. Lalu kata para malaikat, bukan 10 rumah, wahai Ibrahim, 1 rumah pun tak ada. Maknanya apa, tuan? Majoriti penduduk Sadum yang ketika itu lebih kurang dalam 40,000 lebih. Satu stadium lah kiranya. 40,000 lebih ini kesemuanya LGBT. T tak adalah, transgender tak ada. Sebab saya tak pernah jumpa dalam mana-mana riwayat ada yang merubah diri mereka menjadi transgender. Kemudian apa yang berlaku? Para malaikat ini datang bagi tahu bahawasanya kami nak pergi azab. Kemudian Nabi Ibrahim pujuk lagi. Tak apalah, boleh tak tahan kejap, aku nak pergi ke Sadum, nak tolong Lut untuk berdakwah. Mungkin Lut seorang-seorang tak berjaya, aku nak tolong, boleh tak? Kata para malaikat, wahai Ibrahim, ini sudah ditetapkan oleh Allah, ini keputusan Allah, maka azab akan diturunkan. Wahai para malaikat, sesungguhnya di Sadum itu ada anak saudara aku, ada juga beberapa orang yang beriman. Bagaimana keadaan mereka? Wahai Ibrahim, mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku? Kemudian para malaikat ini datang ke Sadum, jumpa dengan Nabi Lut yang ketika itu sedang bercucuk tanam di ladang dia. Apabila sampai di ladang dia, para malaikat ini kenalkan diri mereka sebagai orang yang bermusafir. Boleh tak kami nak tumpang rumah kamu beberapa hari?
Bila nak tumpang rumah kamu beberapa hari, pada ketika itulah Nabi Allah Lut ini risau. Dia kata, dia nampak ada 3 pemuda datang. Dia kata, dia terus tengok keliling dan sebagainya. Takut-takut kalau ada orang nampak mereka ini datang bertemu dengan Nabi Allah Lut. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi Lut terus ambil tetamu tersebut. Padahal sebenarnya kaum Lut ini dah pesan, Lut, kau tak boleh ambil tetamu. Ada tetamu, kamilah yang ambil. Sebab apa? Sebab dia tahu Lut ini bukan golongan seperti mereka. Dan Lut ni orang baik, dia pun ada isteri. Lalu ketika itulah Lut ini tanya dengan para malaikat tadi, yang asalnya Lut tak tahu pun itu malaikat. Yang Nabi Lut tahu dia adalah orang musafir. Ama ta'lamuna ma la ya'muna hazihi qaryah. Adakah kamu tak tahu apa yang berlaku dekat kampung ini? Kamu tak tahu ke cerita apa yang berlaku dekat kampung ini? Maksudnya tak ada ke kabar berita yang beritahu bagaimana perangai orang dekat dalam kampung ini? Lalu Nabi Lut kata, wa qala hadza yaumun asim. Sesungguhnya ini adalah bala yang besar. Maksudnya apa? Maksudnya tetamu ni datang kacak dan sebagainya, habislah bala lah ini. Maksudnya bala tu bukan bala datang dari Allah. Bala lah sebab apa? Orang-orang di Sadum itu begitu. Nanti saya nak tunjukkan dengan tuan-tuan bagaimana teruknya penduduk Sadum ni. Dia punya kesukaan dia, lelaki dengan lelaki ini. Sampai malam malaikat itu masuk ke dalam rumah. Apabila masuk ke dalam rumah, tak sampai petang. Dalam Al-Quran cerita mereka sampai tengah hari. Tak sampai waktu petang, orang-orang kaum Sadum ini dah tahu dah bahawa sesungguhnya Lut ada tetamu. Sebab apa? Sebab isteri Nabi Lut yang bagi tahu. Nampak tuan-tuan, dalam Al-Quran dan surah At-Tahrim, Allah bagi tahu dua orang wanita yang Allah kata mereka ini tidak baik. Siapa dia? Isteri Nabi Lut dengan isteri Nabi Nuh. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nak cerita mereka ni bila dapat berita ada orang handsome dekat taman sekian. Contoh ada orang handsome dekat Bakawali dan sebagainya. Apa yang mereka buat? Mereka berkumpul, kemudian mereka buat apa? Mereka waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Mereka berlari tuan-tuan. Bayangkan, punyalah mereka ni LGBT-nya dia ni. Mereka dengar ada orang handsome dan kacak dan sebagainya. Berlari-lari penduduk kampung tu pergi ke rumah Nabi Lut. Nampak tuan-tuan, kita kalau contohlah sama suka pun tak ada sampai taraf nak berlari. Sampai darah nak berlari, nak jumpa, nak rogol lelaki tersebut. Belum sampai taraf macam tu lah. Paling kuat pun kita akan cari orang yang sama aliran dengan kita. Lelaki suka dengan lelaki. Bagaimana Allah ceritakan mereka berlari-lari. Dicatatkan di dalam Al-Quran. Mereka pergi ke kampung Lut ini, rumah Lut ini, ketuk pintu. Kemudian Nabi Lut kata, jangan malukan aku depan tetamu aku. Serahkan tetamu kamu itu kepada kami Lut, kepada kami sebelum kami apa-apakan kepada kamu. Lalu ketika itulah malaikat ini bagi tahu bahawa sesungguhnya mereka tidak boleh mengapa-ngapakan kami, wahai Lut. Kami ini adalah para malaikat. Kemudian malaikat Jibril pada ketika itu berdoa kepada Allah untuk diturunkan azab yang berada di dalam rumah itu. Jibril, Allah izinkan, kemudian Jibril pegang sahaja mata-mata orang yang berada untuk nak datang buat perkara yang tidak baik itu. Apa yang berlaku? Fazuqu azabi wa nuzur. Maksudnya azab itu diturunkan, mereka tak dapat nampak tuan-tuan. Buta. Sentuh, buta. Kemudian apa yang berlaku? Mereka semua balik. Tak apa, kami balik wahai Nuh, nanti esok kami datang balik. Ingatkan nak insaf tapi tak insaf tuan-tuan. Kemudian apa yang berlaku? Malaikat Jibril tumpang duduk sehingga waktu subuh. Dan ketika itu malaikat dia tak tidur dan tidak makan. Malaikat kata dengan wahai Lut, sesungguhnya azab itu akan turun pada subuh. Alaisa subuhu bi qarib. Sesungguhnya subuh itu dah nak dekat dah wahai Lut. Keluarlah, bawalah bersama dengan ahli keluarga kamu. Maksudnya 2 orang anak Nabi Lut untuk keluar daripada Sadum.
keluar daripada sadum, dan apabila kamu keluar, jangan tengok belakang wahai Lut, jalan terus sahaja. Jalan terus, jangan lihat belakang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab azab Allah ini kalau lihat pun dia akan loya, muntah, pening, boleh jadi gila tuan-tuan. Buktinya apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan bawa kereta, ada kemalangan, pecah kepala, pecah perut, tuan-tuan sanggup tak nak tengok? Tak sanggup. Lalu tengok, dah jangan tengok. Tak boleh. Tengok benda tu, bukan ni kita alami. Tengok boleh. Tak boleh dah. Azab bukan kita kena. Kita tengok pun, kita dah azab dah. Aduh sakitnya, aduh ya Allah, pecah kepala. Tak berani nak tengok. Begitulah apa yang berlaku kepada penduduk Sadum. Malaikat ni bagi tahu, wahai Lut, keluar dengan keluarga kamu dalam keadaan jangan tengok pun ke belakang. Terus berlalu, tinggalkan tanah Sadum ini. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala arahkan malaikat tadi berupa dengan rupa paras yang sebenar. Maksudnya berubah dengan fizikal malaikat. Dengan malaikat Jibril ada 600 sayap dan sebagainya. Kemudian apa yang berlaku? Pertama, Allah arahkan untuk apa? Untuk diazab dengan sayhah, iaitu bunyi petir yang kuat. Dia macam bunyi mong, macam tu kan? Itu tak adalah kuat, itu saya contoh dah macam bunyi kereta api pula. Tapi dia bunyi yang macam tu, yang kuat sangat tuan-tuan, sehingga menghancurkan kota Sadum itu. Kemudian malaikat ini buat apa? Malaikat ini cungkil saja. Riwayat bagi tahu bahawasanya Jibril pada ketika itu guna hujung sayapnya sahaja, cungkil bumi Sadum ini, aliha safilaha, cungkil sehingga kan penduduk Sadum ni menjerit-jerit dalam keadaan penduduk langit boleh dengar jeritan tersebut. Maksudnya diangkat bumi mukim Sadum itu, kemudian dibuat apa? Dihempaskan, diterbalikkan. Yang dekat atas duduk bawah, yang dekat bawah duduk di atas. Aliha safilaha, bahagian atas itu duduk di bawah. Kemudian bila dah dihempaskan, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hijarah mamdud, iaitu batu-batu yang panas. Punyalah Allah ini murka dengan penduduk-penduduk Sadum. Batu-batu itu ada nama tuan-tuan. Khusus azab yang diturunkan ini secara khusus, ada batu tu ada nama. Tak kisahlah nama dia apa ke, Carolina ke apa ke. Maksudnya batu itu akan menuju kepada pemilik yang ada namanya. Maksudnya mereka ini direjam dengan batu yang panas. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan kota Sadum itu dalam keadaan terbalik tuan-tuan. Sebab itu kita tengok dalam geografi sekalipun, kota Sadum ini, bumi Sadum ini, selatan daripada Jordan itu adalah satu kawasan yang lebih rendah, lebih kurang 400 daripada paras laut tuan-tuan. Maksudnya apa? Dia kemik tuan-tuan. Dia kemik. Tapi kalau orang kaji sejarah, dia kata oh ini geografi. Ini ada geografi dia. Kalau kita membaca sirah para nabi dan para rasul, kita akan relatekan dengan perkara ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab kepada penduduk Sadum, di mana ketika itulah terbalik tuan-tuan. Jadi bila terbalik itu, garam-garam mineral itu berada di atas. Bila garam-garam mineral itu berada di atas, maka di situlah tidak ada satu kehidupan pun di dalam laut ataupun tasik laut mati tersebut tuan-tuan. Tak ada hidupan, tak ada ikan, tak ada apa-apa, cuma ada laut yang penuh dengan garam mineral tuan-tuan. Nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengazab satu kaum yang mana kita dah lihat dah Allah nak turunkan azab ni dalam keadaan pelbagai-bagai. Malaysia ini alhamdulillah lah, walaupun sebenarnya tak berapa nak bersyukur sangat. Sebab apa? Sebab hari ini LGBT ni, transgender ni, dia terbuka tuan-tuan. Dia ada page dia. Kalaupun dia itu adalah orang yang dikenali sebagai contoh kan, sebagai contoh, saya tak payah sebutlah orang tu kan, dia pun dah pergi Australia dah. Dia secara terang-terang, dulu orang akan malu-malu kan, golongan-golongan maknya ni dia akan malu-malu, tak juntuk sangat. Tapi sekarang ni dia ke depan, dia siap bagi tahu, buat konten dan sebagainya. Bukan sahaja golongan-golongan yang menyerupai perempuan, golongan yang perempuan menyerupai lelaki pun ada tuan-tuan. Yang paling peliknya tuan-tuan,
nak cerita betapa teruknya kaum ini dengan umat ini daripada umat yang terdahulu. Zaman sekarang perempuan menyerupai lelaki kita panggil pengkit. Kalau perempuan, lelaki menyerupai perempuan, kita panggil ini sebagai maknyah. Maknyah ini bercinta dengan pengkit. Faham tuan-tuan faham maksud? Maksudnya yang lelaki ini dia main peranan sebagai perempuan. Yang perempuan ini dia main peranan sebagai lelaki. Yang lelaki ini panggil, yang perempuan ini panggil lelaki ini sayang. Sayang ni pula panggil ni abang. Punyalah celarunya, kita dah tak tahu dah. Maksudnya apa tuan-tuan? Tuan-tuan faham kan maksudnya apa? Maksudnya lelaki ni panggil pasangan dia yang pengkit itu abang. Padahal dia lah abang. Punyalah celaru kita dengan umat yang terdahulu. Maka benarlah tuan-tuan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Umat yang terbaik, umat yang berada hidup di zaman aku. Semakin jauh dengan umat aku yang duduk dengan aku ini, dengan kehidupan aku, maka maksiatnya makin parah, disiplinnya makin tak teratur, imannya makin berkurang. Apa yang kita lihat hari ini lagi parah kita daripada kita sebut kaum Lut, Sadum. Bahawasanya kita terlupa bahawasanya kita punya zaman ini sebenarnya lagi parah daripada kaum Sadum. Bezanya kaum ini, umat ini tidak lagi mencabar Tuhan dia, tuan-tuan. Maksudnya tak cabar Tuhan. Tak cabar Tuhan. Dia setakat nak berlawan di parlimen dan sebagainya, nak bawa usul itu dan usul ini, nak buat pula tandas khas untuk golongan tersebut, tuan-tuan. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung esok kita akan sambung dengan dua kisah Nabi Allah Ismail, dan juga kita akan tengok ada beberapa Nabi yang kisahnya pendek, dan kita akan masuk kepada kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf ni dia macam sinetron. Dia sangat menarik dan dia sangat ada banyak plot twist. Kita akan tengok pada pertemuan seterusnya. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita bersama dengan para nabi dan para rasul, asbab daripada kita mendengar sirah para nabi dan para rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.